Okay, Assalamualaikum dan selamat petang saya ucapkan kepada semua penonton-penonton untuk Teh Tarik Talk kita. Pada hari ini segmen kita diawalkan sikit pada pukul 2 petang. Selalu kita akan buat segmen pada pukul 5 petang. Jadi hari ini kita bagi awal sikit dan saya hari ini ditemani oleh seorang saudara Rizan ya. Saudara Rizan kita ni tengok segak dia mau pakai baju apa? Squad Sabil ni. Wah, nampak macam jeneral tentera dah ni. Dan mungkin juga pada semua penonton-penonton, hari ini kita akan bawa satu tajuk yang sangat popular, yang mungkin juga orang-orang yang tidak menyertai UMNO dan politik, dia mungkin tidak tahu tentang Squad Sabil ni. Jadi sebelum itu mungkin saya nak tanya pada saudara Rizan atau dikenali sebagai Abon Ya, saya. Mungkin boleh terangkan sikit tentang latar belakang dan juga dalam Squad Sabil, silakan. Okey, terima kasih kepada Tuan Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada penonton dan juga saudara Wan ataupun lebih lagi sebagai Mat Sebagai Mat ya. Sebagai Mat. Okey. Pertamanya saya ucapkan terima kasihlah atas ruang dan juga peluang yang diberikan kepada saya untuk mewakili Squad Sabil Malaysia negeri Perak dan juga di PRK N058 ni lah. Okey, baik. Sebenarnya untuk kita memperkenalkan Squad Sabil ataupun untuk mengetahui apa itu Squad Sabil, itulah tujuan utamanya lah dengan live yang kita buat pada petang ini. Jadi berkenaan dengan Squad Sabil, penubuhan Squad Sabil ini, dia adalah satu cetusan idea daripada yang berbahagia Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki, yang mana beliau adalah Ketua Pemuda UMNO Malaysia, yang mencari satu elemen baru yang perlu ada dalam perjuangan untuk membantu ketika kita dalam parti, yang mana sejarah kita pun tahu 9 Mei 2018 adalah titik hitam bagi UMNO dan juga BN. Betul. Yang mana kita telah tewas dalam PRU ke-14. Jadi hasil daripada situasi yang berlaku ketika itu, bila kita nak menggerakkan parti, kalau sebelum ini masa kita menguasai ataupun menjadi sebuah kerajaan, ketika itu kita mudah untuk menjalankan sebarang aktiviti dan juga program, dan kita boleh meminta bantuan dengan mudah agensi-agensi seperti Rela, JPAM dan sebagainya lah. Tetapi bila kita dah berada di side pembangkang, itulah dia realiti dalam realiti dalam politik, realiti dalam pentadbiran sebuah kerajaan. Bila kita ini sebagai pembangkang, maka banyak kekangan-kekangan yang menyebabkan kita sukar untuk menggerakkan. Jadi ketika itu antara perbincangan kami di peringkat pemuda UMNO, di peringkat bahagian negeri maupun pusat, bagaimana kita nak membuat satu program dalam keadaan untuk melancarkan program dari segi keselamatan, dari segi lalu lintas, kan? Jadi hasil daripada itu, Datuk Dr. Ashraf Wajdi pun berbincang, dan kita perlu mewujudkan satu squad. Satu squad
ataupun satu badan di bawah Pemuda UMNO sendiri untuk membantu. Seperti mana peranan Rela, peranan JPAM. Cuma ketika itu kita pun masih memikirkan apa elemen-elemen yang sesuai untuk kita bawa. Jadi akhirnya pada tahun 2018, awal 2019, Pemuda Selangor yang membawa nama Sabil ni sebenarnya. Oh, nama Sabil. Nama Sabil ni. Jadi ketika itu Pemuda Selangor yang diketuai oleh YB Rizam, melancarkan Sabil Selangor. Dan perbincangan di antara Ketua Muda Datuk Ashraf Wajdi dan juga YB Rizam bersetuju untuk diangkat Sabil ini ke peringkat nasional. Ke peringkat nasional. Dan kebetulan ketika itu saya baru dilantik sebagai Ketua Jurulatih Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia. Jadi apabila nama tu dah ada Sabil, dan Datuk Ashraf Wajdi pun selaku Ketua Muda memanggil saya untuk membincangkan ataupun kita memikirkan bagaimana kita nak membawa satu skuad yang dinamakan skuad Sabil ini. Jadi hasil daripada nama tersebut dan juga kita membawa Fisabilillah. Okey, skuad Sabil tu dia ambil daripada perkataan Sabil tu daripada perkataan Fisabilillah. Jadi bila kita ambil perkataan Fisabilillah tu hasil terwujudlah skuad Sabil Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia ni lah pada peringkat awal ni lah. Dan akhirnya hari ni kita cuma menggunakan sebagai skuad Sabil. Nah, ini kan pakaian rasmi skuad Sabil lah. Ya, yang apa yang saya pakai hari ini adalah satu pakaian uniform rasmi skuad Sabil Malaysia. Mudah-mudahan lah. Alhamdulillah, insya-Allah. Sebab bila kita membawa satu badan beruniform, betul. jadi kita pun nak minta faham supaya pada pendengar semua dan juga penonton sekalian, skuad Sabil ni satu badan beruniform yang duduk di bawah pentadbiran UMNO. Dan alhamdulillah sebenarnya skuad Sabil ini pun telah dimasukkan di dalam salah satu peraturan di dalam perlembagaan UMNO tu sendiri. Alhamdulillah. Pada tahun lepas di Perhimpunan Agung UMNO, antara pindaan ataupun perubahan yang dibuat dalam perlembagaan di dalam EGM yang tahun 2019 itu, salah satunya adalah untuk membawa masuk nama skuad Sabil ini dalam perlembagaan, memperkasakan dalam perlembagaan. Jadi dia bukanlah satu badan ataupun sayap yang lain daripada pemuda, wanita ataupun puteri. Jadi kita kena faham skuad Sabil ini dia adalah hak milik UMNO. Jadi dia tak ada kena-mengena ataupun dia bukanlah satu sayap baru yang kata baru yang asing atau tidak. Sekali kan saja. Kalau ikut dulu kita ada putra. Kita ada pemuda, wanita dan puteri, dan kita dulu pernah wujudkan sebagai putra. Tetapi skuad Sabil ini dia bukan sayap baru. Tetapi dia adalah satu badan beruniform dalam perlembagaan UMNO sendiri sebagai satu pasukan sokongan. Sokongan tim lah, support team yang untuk membantu je lah. Jadi alhamdulillah skuad Sabil ini telah dilancarkan pada siri yang pertama. Siri yang pertama yang diadakan adalah setelah selesai perbincangan, akhirnya kita bersetuju untuk kita membuat latihan. Siri yang pertama kita namakan sebagai Program Latihan Asas Skuad Sabil Malaysia. Alhamdulillah. Kemasukannya waktu tu memang keseluruhan skuad Sabil seluruh negeri lah. Ataupun macam mana? Maksudnya kita mengadakan siri latihan dan sehingga ke hari ini yang terbaru baru je minggu lepas di Sabah. Itu siri yang ke-7. Dan alhamdulillah ia juga dirasmikan oleh Yang Berhormat Presiden lah. Jadi yang siri yang pertama itu di situlah pelancarannya yang dilakukan, yang disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Presiden sendiri lah. Pada 25 Ogos 2019. Itu siri yang pertama. Dan kita telah menjalani program latihan asas skuad Sabil Malaysia ini 7 siri hingga yang semalam. Siri yang ke-7 di Sabah, bermula daripada 14 hingga 16 Ogos di Kundasang, Sabah. Dan alhamdulillah sehingga ke hari ini kita dah ada 2,350 pegawai Sabil yang ditauliahkan. Alhamdulillah. 2,000 lebih ramai tu. Di seluruh Malaysia lah. Dan kecuali Sarawak. Kemungkinan ada peningkatan lagi selepas ini. InsyaAllah seperti mana yang dimaklumkan dan diarahkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Presiden dalam ucapan beliau,
masa di siri yang pertama itu beliau sendiri meletakkan sasaran KPI kepada kami untuk memastikan dalam 7 siri kami perlu ada 2,100 orang pegawai Sabil untuk 7 siri. Itu 7 siri. Tetapi di siri yang ke-6 pun kita dah ada 2,123. Dah mencapai dah. Itu dah mencapai KPI lah. Alhamdulillah. Itu hanya di Semenanjung. Jadi semalam minggu lepas pada 16 hari bulan bila Yang Berhormat Datuk Seri Presiden sendiri merasmikan penutup skuad Sabil siri yang ke-7 tersebut, dia telah meletakkan lagi maksudnya untuk lagi 2 siri di Sabah, dan insya-Allah dari segi Ketua Muda Malaysia pun bukannya kita akan terhenti di siri yang dimaklumkan, tetapi insya-Allah siri-siri yang seterusnya program latihan asas ini akan diteruskan seramai yang mungkin selama mana bumi dipijak langit dijunjung, selagi mana parti UMNO itu ada di Masih Malaysia, wujud, insya-Allah. Dan bagi kita tahu tentang sejarah penubuhan tadi, bila Abang Abun sendiri cakap masa itu 7 siri telah ada ahli lebih 2,500 lebih 2,300 lebih kalau ni boleh juga kita tahu apa visi dan misi Skuad Sabil ni sebenarnya. Boleh terangkan. Baik, berkenaan visi dan misi itu yang diperbincangkan di peringkat awal bila saya sendiri berbincang dengan Datuk Ketua Muda Datuk Ashraf Wajdi sini. Beliau memberi satu inspirasi yang baru. Bermaksudnya selalu dia bercakap dalam ucapan perasmian ataupun ucapan aluan beliau. Maksudnya pertamanya Abun dia cakap, apa yang saya perlukan dalam Skuad Sabil ini adalah satu genre yang baru dalam UMNO, pemuda khususnya, untuk kita menjadi satu pergerakan sukarelawan. Sukarelawan, badan uniform yang berkonsepkan sukarelawan. Sebab itu dia panggilkan ini sebagai Skuad Sabil, Fisabilillah itu sendiri lah. Dan menjadi pilihan generasi muda hari ini. Maksudnya hari ini orang muda ni dia suka kurang berminat dengan imej sukarelawan. Ya, betul, kan? betul. Kalau kita nak mencari sukarelawan tu kadang agak sukar ya, atas betul. platform politik. Betul. Kan? Tetapi kalau dari sisi NGO itu mungkin lebih mudah. Betul. Tapi kita nak gunakan satu platform yang baru, bukan NGO tetapi beruniform di bawah parti itu sendiri, untuk kita tarik minat supaya orang-orang muda hari ini, generasi muda suka untuk berminat untuk bersama sukarelawan ke arah kebajikan. Jadi kita menjadikan satu pergerakan kebajikan sukarela beruniform yang menjadi pilihan generasi muda. Itu visi yang utama lah. Dan yang pentingnya sekali lagi kita cuma untuk berkhidmat secara sukarela bagi membangunkan semula generasi muda kita melalui pendekatan kebajikan dan juga kemasyarakatan. Bermaksud kita dalam situasi di mana politik is vehicle politik, tetapi dalam politik itu kita nak ada satu benda yang boleh, elemen yang baru untuk kita bawa kebajikan ni sendiri. Bukan hanya semata-mata untuk kita berpolitik semata-mata lah. Sebab orang hari ini melihat bila UMNO politik, BN politik, tetapi dalam Sabil budaya baru. Maksud kita nak melahirkan ahli-ahli pergerakan sukarela supaya mereka ni boleh menghayati teras budaya Sabil itu sendiri. Dan di sampingnya juga boleh belajar macam mana atau mengukuhkan tentang unit beruniform. Kita belajar. Adakah boleh saya nak tanya soalan celahan sedikit? Adakah dalam Skuad Sabil juga memang kita belajar dari segi kawat kakinya, memang macam ataupun lebih kurang macam asasi ketenteraan begitu? Adakah memang ada ataupun lain diubahkan sikit modulnya? Begitulah hakikatnya saya boleh beritahu dalam latihan 7 siri latihan yang kami telah laksanakan, dan insya-Allah latihan-latihan yang akan diadakan di masa hadapan, pertamanya kita menerapkan disiplin. Disiplin. Dan elemen-elemen disiplin itu adalah dari segi kawat lah. Berkawat, itu yang kata dia disiplin. Dan apa yang selalu dimaklumkan oleh, dan ini adalah satu kata orang pengharapan lah Datuk Ketua Muda kita, Datuk Ashraf Wajdi, yang paling utamanya dari segi aspek elemen keagamaan, kan, kerohanian, selain daripada aspek ketenteraan, disiplin, berkawat, kan, dari fizikal, selain daripada fizikal, kerohanian juga dititik beratkan. Jadi yang penting paling utama, indikator Datuk Ketua Muda kita ni satu, dia kata solat subuh dia. Itu wajib lah. Itu wajib. Dan kami pun alhamdulillah daripada siri pertama ke hingga ke-7 tu
Tapi biasalah. Biasalah. Kan dalam setandan pisang. Betul lah, betul. Umpamanya dalam setandan pisang itu kalau semuanya molek, tak perlulah kita buat benda ni kan. Betul. Jadi benda ni kita perlukan ada perubahan dan Satu juga latihan. latihan. Jadi yang dia memang sangat menekankan elemen kerohanian itu. Perkara pertama dia tanya saya, Abun, subuh berapa orang? Oh. Kalau katalah peserta pada siri yang itu ada kata 300 orang. Dia kalau boleh nak 305. Oh. Yalah termasuk jurulatih semua sekali lah. Termasuk sekali kan. Kalau ketua jurulatih pun kalau kata tak ada, tu masalah juga. Masalah jugalah. Betul. Tetapi alhamdulillah, elemen-elemen macam tu yang kita tekankan. Setakat hingga hari ini kita berjaya, dan saya yakin dan percaya Datuk Ketua Muda Datuk Syamsul Bajuri sendiri pun berpuas hati dan sangat terkejut. Al-maklumlah tuan-tuan kan, puan. Maksudnya orang muda nak bangun subuh tu bukan senang. Betul. Kan? Nak bangun, nak meninggalkan tilam tu kan. Tilam dan bantal. Berat betul. Berat. Umpama ada bebanan kayu balak kan. Tetapi bila dia masuk ke betul. Kursus Sabil ni, saya sendiri pun kadang-kadang saya pun dulu terlibat dengan NGO belia apa semua kan. Kita faham dan mengerti apa kata kebiasaan orang muda. Kebiasaan, ya, betul. Tetapi bila penekanan itu kita berikan, biasanya subuh tu memang full house. Betul. Full house. Tapi yang syahid tu biasa tu ada lah. Biasalah yang syahid tu tetap ada. Dia orang level tinggi sikit. Ya, level tinggi. Mungkin makam dia Senawi 6 Senawi kan. Jadi mungkin ada cara-cara kan. Tapi alhamdulillah lah. Cuma setakat ni dua elemen tu memang kita bawa dalam Sabil. Kerohanian dari segi Islam tadi tu, agama kita tu, sebab itulah tonggak agama kita dan perjuangan kita. Dan yang elemen keduanya dari segi disiplin beruniform. Sebab tu kita gunakan uniform. Betul. Kita tak bawa t-shirt, kita tak ada pakai kata orang agak ala-ala biasa, keluarga tak ada. So kita nak terapkan sikap disiplin uniform sendiri. InsyaAllah kalau Mat pun kalau pakai uniform ni, bila kita pakai uniform kita rasa macam bukan kita bangga, tapi itulah proud. Dia rasa ni kan semangat. Saya dulu sebenarnya teringin juga nak join Surat Sabil ni, tapi memandangkan sebab pangkat saya bukan di sini tapi di sini, tu jadi susah sikit tu. Kalau pangkat di sini tak apa, disebabkan paku di sini. Tapi nak buat apa? Jadi insya-Allah mana tahu kan, manalah tahu kot setahun lagi kau dapat kurus, mungkin kat saya pun rasa tercabar dan teringin jugalah nak masuk Surat Sabil ni. Konsep dia mudah, Mat. Jangan tunggu dah kurus baru nak masuk. Sebelum kurus kita masuk dulu ya. Dah masuk kita kurus. InsyaAllah. Dia boleh jadi satu medan latihan kan. Dan kita sembang tadi kan tentang sejarah penubuhan, dan kita dah tahu ada visi dan misi Surat Sabil. Mungkin juga saudara Abung berterangkan lebih jelas apa fungsi dan bidang tugas lain Surat Sabil ni. Selain daripada mungkinlah selain orang kata asyik jaga lalu lintas apa, mungkin ada bidang lain yang diketengahkan. Baik. Untuk makluman semua sekali lah, termasuk mak saya sebagai moderator pada petang ini, skuad Sabil ini kita baru lancarkan secara rasmi pada 7 Disember 2019. Dan kami ini satu skuad yang orang kata boleh dianggap sebagai satu skuad yang berusia setahun jagung. Tetapi bukanlah kami ini mudah untuk dipatahkan. Betul. Kerana walaupun kami ini berusia setahun jagung, tetapi semangat yang ada dalam skuad Sabil ini sangat luar biasa. Jadi dari segi fungsi dan tugas, maksudnya yang kita fokuskan, pertamanya orang melihat keselamatan. Dan dia merangkumi segala aspek. Segala aspek. Dan kita nak bawa Surat Sabil ini sebagai satu badan beruniform yang memberi khidmat masyarakat. Dari segi kebajikan apa semualah. Berkonsepkan semangat sukarelawan. Sukarelawan. Jadi kalau kita katakan tugas Sabil ini, dia tidak hanya sekadar macam tuan cakap tadi lah, adakah hanya menjaga lalu lintas, pegang pul lampu merah tu kan, pakai vest. Untuk makluman juga, sebenarnya kita ada 11 unit dalam skuad Sabil ini yang kami wujudkan, dan ia merangkumi kepelbagaian lah, keperluan dalam masyarakat itu sendiri. Jadi selain daripada yang kita bertugas seperti saya tuan-tuan nampak, mungkin ada contoh majlis. Kalau dulu sebelum ni kita sebelum jadi kerajaan, sebahagian kerajaan lah, itu kan kerajaan sepenuhnya. Betul. Maksudnya kita ada program Muafakat Nasional. Dan kita bekerjasama dengan unit amal. Unit amal. Maksudnya kita bertugas ataupun bekerja bersama dalam memastikan selain keselamatan itu terjamin, pemimpin-pemimpin kita, lokasi-lokasi program,
kita juga memastikan kelancaran. Program tu jalan Ya, lancar. betul. Jadi kita membantu dari segala aspek. Sebagai pemudah cara juga mungkin. Pemudah cara. Ya. Dan juga mungkin untuk bantuan tenaga dari segi kata orang, yalah, mungkin ada jentera yang dah memang ataupun petugas yang diarahkan untuk menyusun bangku, betul. kan. Tetapi pada saya Sabil ini tiada kata orang limit Ya. dalam untuk memastikan Apa saja yang boleh kita kerah kita gunakan, kita InsyaAllah. bantu. Ya, alhamdulillah. Sabil ini tiada permasalahan tersebut tu. Namun saya selalu menasihatkan kepada orang luar sana, janganlah pula anggap kami ini sebagai satu jentera yang boleh diarah begitu saja. Ya, betul. Maksudnya kita ada juga kita punya protokol, Ya. kita ada SOP kita. Betul. Cuma kami dengan slogan atau moto kami, setia berkhidmat. Setia berkhidmat. Setia berkhidmat. Betul. Selagi mana pemimpin kami, sebab ikrar kami maknanya setia kepada ketua dan juga nahoda. Nakhoda. Jadi kami setia untuk berkhidmat, tak ada masalah. Cuma jangan kau kata janganlah ambil kesempatan Jangan pula, kan. mudah lah orang kata, Jangan ambil kan. kesempatan Betul. dari kesempitan yang kami alami lah, kan. Kami pun ada tugas hakiki yang perlu dilaksanakan dan juga tanggungjawab dari segi aspek keselamatan, kebajikan. Boleh juga kita pernah juga cakap tentang untuk bersama dengan JPAM untuk bantuan tenaga operasi bencana bagi contoh. Bencana, ya. Contoh di sebelah Kelantan, bila hujung tahun tu terrisau banjir selalu. Ya, jadi banjir kan. boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Itu jugalah salah satu aspek yang ada dalam Sabil. Dia lalang bila saudara Abun tadi cakap yang kerjanya bebas macam tu, mungkin juga kita boleh tanyakan, adakah kalau contohlah selain pada program bentuk politik, contohlah kata, andailah kata contoh saya nak menjalankan majlis perkahwinan katakan, dan saya rasa nak menggunakan perkhidmatan Sabil, adakah itu dibenarkan atau macam mana caranya ataupun boleh atau tidak? Silakan. Okey Mat, kami walaupun dalam duduk di bawah kata orang parti politik, Ya. tetapi nawaitu dan juga tujuan utama kami adalah untuk berkhidmat dengan masyarakat dengan atas dasar nama Skuad Sabil. Untuk makluman Mat dan juga para penonton dan pendengar sekalian, kami memang biasa berkhidmat. Oh ya. Tak kala kita masih lagi dalam keadaan kita ni pembangkang dan peringkat awal, kami pun terkejut juga pada peringkat awal dulu bila pelancaran Skuad Sabil ni. Kalau tengok di media-media sosial, Ya. ada yang kata kami ni sebagai apa ni Bangla lah, Ya. Nepal lah, kan. Ada yang kata apa uniform je polis Indon Ada macam-macam. Tetapi kami tetap dengan betul, pendirian dan semangat juga itu. semangat kami. Ya, betul. Dan tak ada masalah pun. Cuma untuk makluman, kami bukan nak menyaingi ataupun menandingi mana-mana unit agensi lain. kerajaan yang badan beruniform. Cuma kami minta diberi ruang dan peluang seluas-luasnya untuk kita berkhidmat dengan masyarakat. Betul. Dan memang tak ada masalah. Telefon saja kami hari ini di 191 bahagian dah ada dah pengurusi Sabil di di setiap parlimen. setiap parlimen. Kecuali di Sarawak lah. Okey. Dan tugasan kalau kata nak panggil, tak ada masalah. Tak ada Kita boleh masalah. bantu kenduri kahwin, program-program konvoi konvoi. Boleh. sukan kata tak ada Sukan masalah. tak ada masalah. Jadi kalau kata kita tengok bidang kerja Skuad Sabil ni dalam UMNO, mungkin saya boleh bagi kredit Skuad Sabil ni, kita boleh anggap sebagai salah satu seorang frontliner juga kepada parti UMNO kan. Ya. Sebab selalu kita nampak memanglah kita tengok kelancaran program ni, kita tengok program dah cantik. Setelah kita tak tahu dari sebalik tabirnya itu siapa yang menjaga. Mungkin juga macam abang sendiri pernah jaga Skuad Sabil, mungkin menjaga lalu lintas dalam keadaan hujan, basahnya kan. Itu biasalah dengan kata-kata orang. Mungkin saya boleh kongsikan pengalaman kami ya. Siri yang pertama diadakan bermula daripada 23 hingga 25 Ogos 2019. Kalau tuan-tuan semua ingat, dari penonton semua ingat, program piagam menandatangani piagam ya. Muafakat Nasional 14 September 2019. Di situlah ujian pertama kami kan. Ya. Bersama dengan unit amal. Ini amal ya. Dan program yang di peringkat nasional Besar kan, untuk dengan kehadiran berpuluh ribu manusia di PWTC. Ketika itu kami cuma ada siri yang pertama 245 orang anggota. Siri yang pertama 245 pegawai Sabil yang ditauliakan. Dalam tempoh 2 minggu
kami terpaksa bertugas di PWTC kan, bersama dengan unit amal. Di situ satu ujian yang sangat besar pada terutamanya kami di peringkat pusat ya. Yang baru berusia lebih kurang dalam 14 hari kan. Terus kena jaga program besar kan. Ada program besar. Satu ujian mana. Ya. Memang ketika itu macam wow. Ya. Mampu tak squad sabil kan. Ya. Tetapi alhamdulillah. Pada saya bila kita niat itu ikhlas untuk membantu, memang tak ada masalah. Memang akan insya-Allah dipermudahkan. Betul. Dan kita juga mendapat sokongan yang padu daripada unit amal ketika itu, yang mereka lebih ramai anggota. Ketika itu kami dimaklumkan unit amal ada lebih dalam 10,000 anggota di seluruh Malaysia. Kan? Dan di program Mufakat Nasional itu sendiri pun mereka setuju untuk membekalkan atau menyediakan lebih kurang dalam 1,000 anggota amal untuk bertugas hampir 3-4 kali ganda Tapi sabil kita masa tu baru 245 orang. Ya, betul. Jadi kita beranggapan kita duduk di nombor 2. Tetapi kita disebabkan tempat kita, peranan tu kena ada. Kita kena ada, ya betul. Jadi itulah orang frontliner. Dan selain itu kita baru melepasi PKP kan. PKP kan. So sabil juga terlibat dalam program-program frontliner untuk beri bantuan. Ada situlah pengalaman yang kita timba. Ya kan, betul. Pengalaman macam itu yang memang menyebabkan alhamdulillah yang menjadikan kata surat sabil itu lebih matang selepas itu kan. Ya, matang dan terus mematangkan. Alhamdulillah. Itu yang indahnya surat sabil ni. Itu kata pengalaman pertama dalam masa 14 hari. Tu dah dapat satu kemanisan buat program tu kan. Dia beri tanggungjawab satu yang besar tu. Betul. Satu orang tu kan. Macam saya sendiri pun ada ketua jurulatih sabil. Ketika kita dipanggil untuk mesyuarat pertama kan, agak rasa memang kita nak cakap apa ni. Betul. Apa kita dalam cakap masa kan? penubuhan 2 minggu kan. Terus nak jaga program peringkat nasional ni kan. Tuan bayangkan PWTC tu berapa tingkat? Ada 39 tingkat. Kan? Dengan laluan di luarnya lagi. Lorong tikusnya lagi kan. Saya teringat lagi masa tu mesyuarat yang pertama dengan Haji Nasir. Dia memang mengawasi di PWTC tu. Bila dia membentangkan tugasan-tugasan keselamatan ni, kita rasa macam kita ni James Bond tak rasanya kan? Macam SWAT kan. Ya. Lorong tikus kan. Banyak benda aspek-aspek yang sangat baru pada kami. Tetapi semangat yang diberikan oleh Datuk Ketua Muda itu sendiri untuk kita abun skuad sabil perlu tampilkan kematangan. Betul. Dan tunjukkan kesungguhan. Dan saya sangat berterima kasih kepada semua sukarelawan dan juga pegawai sabil yang ditauliahkan, yang memberikan komitmen sangat baik. Dan untuk makluman Mat dan juga pendengar semua, penonton, ketika itu kami hanya tidur paling lama pun 3 jam sehari. Dan kalau dilihat situasi, kami tidur di atas lantai kapet saja. Allahu Akbar. Tapi itulah semangat sabil. Itulah kata semangat perjuangan, semangat sabil itu kan. Kalau saya pun Allah. Dan hasil daripada program itu jugalah. Akhirnya Mat, kekuatan jati diri dalam sabil itu dihormati. Dan saya rasa hari ini melihat perkembangan skuad sabil, siri yang ke-6 627 orang. Peningkatan yang sangat baik. Itu siri yang ke-6. Ya, betul. Yang memang sangat luar biasa. Luar biasa, betul. Sangat luar biasa. Mungkin waktu tu orang dah nampak yang skuad sabil ni mempunyai satu ciri istimewa yang buatkan dia orang tertarik begitu. Ya, saya setuju dengan Mat dan saya rasa antara itulah elemen-elemen yang menyebabkan orang muda hari ini. Dan bukan orang muda je Mat untuk makluman, pegawai sabil yang ditauliahkan usianya 72 tahun. Itu yang paling tua sekali. Otai. 72 tahun 72 tahun. Dan ada juga yang orang-orang istimewa ni. Contohnya kami juga ada anggota pegawai sabil yang kurang apa ni, dulu bagi OKU lah kan. Tiada pendengaran. Dan dia menyertai sabil. Tuan bayangkan kita menjerit kan dengar pun. Betul. Orang bagi arahan macam mana pun kan. Kita bagi arahan,
dia kan dengar. Tetapi dia boleh ikut arahan kita. Alhamdulillah. Itulah Semangat yang semangat dia, dia. nak, kan? Semangat dia. Betul-betul. Semangat dia. Mungkin tak apa, sambil-sambil tu saya bacakan komen di Facebook. Mungkin saudara pun nak minum sikit kan, pasal kata-kata sikit sebab orang kata. nama ni pun apa? Teh tarik tok ni. Teh tarik tok kan. Kena minum kena jugalah. minum jugalah. Okey, sementara Nanti tu dia tak jadi pula program ni kan. Sementara tu saya bacakan komen-komen di live Facebook kita daripada Raja Kamal Raja Bazian. Assalamualaikum, dia kata. Dia ada Muhammad Isa Ica, dia kata waalaikumsalam. Oh, dia tolong jauh hak. Kata Muhammad Fitri, assalamualaikum, dia kata. Fatimah Saleh, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Azni, waalaikumsalam. Ni tadi baru timbul, dia kata. Azhar Ghazali, dia kata macam polis Indon, dia kata. Tadi tapi saudara Abun tu dah jawab soalan tu. Dia kata okey, ni kita ada daripada Khazani, dia kata salam UMNO BN. Tu dia kata Adizul, dia kata terbaik sahabatku, sehati sejiwa. Teh Yasmin juga dia kata, komen diorang ni, diharapkan Melayu tidak berpecah belah, carilah jalan untuk bersatu. Dia kata Khazani juga tadi, dia kata kerohanian elemen yang sangat penting, dia kata dalam ni. Ni pada Muhammad Hafifi, dia kata steady KJ. Terima kasih kerana menjadikan khusus asas Skuad Sabil Malaysia Seri ke-7 negeri Sabah. Ni mungkin pada negeri Sabah ramaknya ni. Dia kata Zul Melaka terbaik cip, dia kata. Ni Rugol Ijan, dia kata KJ kami bahni. Ni orang Sabah lah ni, dia kata. Bagus, alhamdulillah ni kita tengok komen-komen banyak. Dia kata Ahmad Hazlami Muhammad Nasir, dia kata terbaik saudara Jai Abun Ijan KJ, dia kata. Ni, saya tu. Nampaknya demo ni betul-betul bos ni. Ni kita tengok pada ni, dia kata Muhammad Fifi, saya alumni Sabil Siri ke-6, ilmu janda baik, dia kata. Dan kita tengok alhamdulillah. Pemuda Cawangan Simpang 4 pun dia kata terbaik KJ, dia kata. Dan last saya pada KDP, salute Skuad Sabil. Ini kata mungkin terima kasih juga kepada orang kata apa, penonton-penonton di live Facebook kita ni memberikan komen yang baik. Kalaulah kata kau ada nak tanya soalan mengenai Skuad Sabil, jangan tanya dah kahwin belum ke apa, tak bolehlah nak jawab ya. Tapi kalau nak tanya pasal Skuad Sabil, mungkin nak join ke apa, insya-Allah boleh dah terus komen di Facebook kami dan insya-Allah panel akan jawab jika dia mampu ya. Insya-Allah. Okay, insya-Allah. Dan so kita nak tanya, tadi Alalang dah sembang kan pasal ada ahli yang tua, juga anak muda. So mungkin bertanya, apakah syarat untuk menjadi ahli Sabil? Adakah perlu dia menjadi pemuda UMNO dulu kah? Atau macam mana? Silakan. Mudah. Sihat tubuh badan, berminat, datang latihan. Itulah syarat dia. Tak ada syarat khusus orang kata. Tak ada syarat khusus. Memang terbuka. Jadi mana-mana kita beri keutamaan kepada anak muda lah. Anak muda yang ingin bersama dengan perjuangan Sabil itu sendiri dan sangguplah untuk mengikut elemen-elemen kerawanan, kebajikan, dan kalau minat pun itulah ruang. Tiada syarat khusus, yang penting 18 tahun ke atas. 18 tahun ke atas. Bermakna kalau kata dia orang berminat nak menjadi ahli Skuad Sabil, antara orang kata jalan-jalan yang boleh orang pergi, adakah terus berjumpa dengan telefon di pusat ataupun boleh melalui bahagian-bahagian atau macam mana? Okey, untuk dihubungi, itu saya cakap tadi, Sabil hari ini dari segi organisasinya, kita pun telah ada di 191 bahagian. Ya. Seluruh Malaysia kecuali Sarawak. Oleh kerana Sabil ini lahirnya daripada rahim parti UMNO sendiri. Maka di mana ada UMNO, di situ ada Sabil. Ada Sabil, ya. Kan? Sebab Sabil, saya ulang lagi lah untuk maklum semua, Sabil ini lahir daripada rahim parti UMNO. Ya. Parti UMNO. Jadi di mana ada UMNO, insya-Allah akan adanya Sabil. Sabil. Jadi bermakna kalau kata siapa-siapa yang nak menjadi ahli Skuad Sabil, dia orang boleh pergi ke pejabat-pejabat UMNO bahagian untuk bertanya, untuk melalui siapakah pengurusinya ataupun siapakah yang in charge person dia di bahagian ataupun di parlimen tersebut. Adakah kalau kata dia nak masuk Skuad Sabil, maaf ya, kalau Skuad Sabil adakah dia perlu membayar ke atau free? Ini selalu orang tanya kan. Selalu kan nak masuk ni kena bayar ke, ada yuran keahlian ke macam mana? Silakan. Okey, setakat ini kita tidak mengenakan sebarang yuran. Itu seronok dengar tu. Jadi pegawai Sabil yang ditauliahkan. Cuma syarat kami untuk sahabat-sahabat di luar sana yang belum menyertai Skuad Sabil dan berminat untuk menyertai. Pertamanya kita juga mewujudkan sukarelawan-sukarelawan Sabil. Yang ini belum ditauliahkan. Syaratnya setelah berminat, akhirnya mereka mesti melalui satu fasa yang pertama, menjalani latihan asas. Itu kita panggil tadi program latihan asas Skuad Sabil Malaysia. Yang harinya telah pun sampai ke siri yang ke-7. InsyaAllah kita adakan siri ke-8, ke-9 dan ke-10 lah.
Dan apabila tuan-tuan dah melalui 3 hari 2 malam proses latihan dari itu, maka tuan-tuan akan ditauliahkan sebagai pegawai Sabil. Ya. Pelbagai pangkat dalam Sabil tadi lah. Kemudian tuan-tuan dikendaki untuk membeli ataupun untuk uniform Uniform ya. uniform yang mana kita syaratkan beret dan juga baju. Dan itu yang kita dan akhirnya tuan-tuan menjadilah seorang Sabil. pegawai Semudah Sabil. itu saja. Semudah itu saja. Jadi kalau kata tak ada lah susah sangat. Tak susah, tuan. Mungkin nak kena cek berat, cek tak tingginya tu memang tak Pada payah. saya kat Mat tadi, jangan itulah. tunggu kurus baru nak masuk Sabil. InsyaAllah. Masuk Sabil, insya-Allah kurus. Kan tadi kan bila dah sembang tentang macam mana syarat mudah untuk masuk Suat Sabil. Dan Suat Sabil mempunyai carta organisasi dari segi pangkat ya. Adakah macam proses kenaikan pangkat macam mana? Adakah sama seperti uniformnya seperti polis, tentera ataupun dia sedikit berbeza ke macam mana? Okey. Silakan. Dalam Sabil, perbincangan di peringkat Putrajaya, pertama kita ada 3 peringkat. 3 peringkat utama dalam organisasi Sabil. Yang mana ia peringkat tertinggi adalah Majlis Putrajaya. Itu peringkat tertinggi. Majlis Putrajaya. Kemudian kita ada Majlis Penguasa. Majlis Penguasa. Majlis Penguasa ini di peringkat negeri-negeri. Okey. Dan akhir sekali dia di peringkat pegawai. Jadi inilah yang di peringkat bahagian pegawai-pegawai yang telah ditauliahkan tanpa sebenarnya pelbagai pangkat di bawah lah. Maksud dia hanya di peringkat bahagian ataupun di kawasan. Ya. Di peringkat negeri tu dipanggil penguasa. Dan paling tinggi adalah Majlis Pesuruhjaya. Itu 3. Itu ada 3 peringkat utama 3 peringkat utama dalam majlis-majlis tertentu tadi lah. Dan di peringkat awal ini kami di peringkat penguasa Putrajaya Sabil telah meletakkan 17 peringkat pangkat dalam Sabil. Yang mana tertingginya adalah Ketua Pesuruhjaya Tinggi Sabil, iaitu Presiden tu sendiri. Presiden ya. Presiden. Kemudian kita ada Ketua Pesuruhjaya Sabil, iaitu Datuk Ketua Muda ataupun Ketua Muda UMNO Malaysia. Okey. Untuk kita memahami 2 perkara. 2 jawatan yang tertinggi ini yang berada dalam Majlis Pesuruhjaya ini adalah jawatan pangkat yang eksklusif, kehormat. Maksudnya sesiapa pun presiden dia automatik menjadi itu. Ketua Pesuruhjaya Tinggi Sabil Malaysia. Dan begitu juga di peringkat Ketua Pesuruhjaya Sabil. Ketua Pemuda. Siapa yang menjadi Ketua Pemuda UMNO Malaysia maka automatik. Okey. Jadi hari ini yang berhormat Datuk Seri Presiden Datuk Seri Zahid Hamidi adalah Ketua Pesuruhjaya Tinggi Sabil. Dan Datuk Ashraf Wajidi adalah Ketua Pesuruhjaya Sabil. Dan kita 2 di atas dan kita ada 15 lagi. Dia ada dia peringkat 3 peringkat itu, maknanya dia ada Putrajaya Penolong Timbalan Putrajaya, Penolong Putrajaya, Putrajaya Tinggi 1, Putrajaya Kanan 1. Dan di peringkat negeri pula kita ada Penguasa Negeri. Penguasa Negeri. Itu yang tertinggi di negeri lah. Di negeri lah penguasa negeri. Lepas tu dia sama lah, dia ada Timbalan Penguasa, Timbalan Penguasa Kanan, Timbalan Penguasa Tinggi 1. Dan di peringkat pegawai dia ada Pegawai Kanan 1, Pegawai Kanan 2. Ini lebih pada yang duduk di bahagian di bahagian. Maksudnya dan akhir sekali yang ke-17 itu lah Pegawai Sabil. Saya dalam Sabil kita tidak menggunakan istilah anggota. Betul. Sebab kita nak berikan satu privilege kepada anggota ni kepada memang badan-badan uniform yang contohnya seperti PDRM, ATM. Jadi untuk membeza yang kita ni dengan yang beruniform agensi kerajaan ni, maksudnya Sabil kita memanggil dia orang ni sebagai pegawai. Maksudnya kalau jumpa sahabat-sahabat yang pakai uniform tak ada pangkat ni, maksudnya mereka tu kosong, itulah pegawai Sabil. Pegawai Sabil. Biasa kita sebut anggota kan? Anggota polis, berapa orang anggota kan? Dalam Sabil tak. Maksudnya kalau kata nak tanya, ada berapa pegawai macam tu? Ya, pegawai. Mana pegawai Sabil tadi tu ya? Macam tu lah. Dan nampak lebih molek lah. Nampak molek, yes. Jadi saya cuma nak kata orang memasukkan elemen yang berbeza daripada agensi-agensi kerajaan yang lain lah. Sebab kita menyedari satu perkara yang kita ini duduk di bawah satu parti politik. Tetapi cuma Sabil ini bukan berpolitik. Kita berkhidmat. Selalu saya tekankan kepada pegawai-pegawai Sabil
daripada seri pertama hingga yang ketujuh, dan juga sukarelawan-sukarelawan, saya tidak mahu budaya politik dibawa masuk dalam Sabil. Ya, betul. Tetapi nawaitu saya, budaya Sabil itu kita bawa masuk dalam politik. Sebab tu lalu Datuk Ashraf Hajdi, saya beritahu dia, hari ini kita perlu membina bentuk jati diri ahli UMNO ni berkenaan dengan, dia selalu bercakap dalam ucapannya, akal, jiwa dan roh. Akal, jiwa dan roh UMNO tu perlu ada dalam setiap individu dalam Sabil. Setiap pegawai Sabil mesti punya tiga ni kata. Tiga perkara tu. Itu yang dibuatkan elemen-elemen kerohanian. Kalau Mat tengok pun hari ni pun pemuda-pemuda UMNO pun alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Kan? Alhamdulillah lah. Tadi kita tengok pada komen, ada satu komen, saya rasa mungkin dah ada jawab, tapi saya nak baca soalan dia. Dia kata daripada Ashari Ma'ruf, dia kata, sampai umur berapa layak untuk menjadi pegawai Sabil ni? Dia takut kot ada hak umur kan, tak boleh umur macam atuk tu ke tak boleh kot, kata kan. Silakan. Itu saya kata tadi, maksudnya antara syarat untuk menjadi ahli Sabil kan. Saya kata 18 tahun ke atas. 18 tahun ke atas. Sihat tubuh badan. Ya. Tak ada limit. Tak ada limit. Tetapi kalau umur dah 90 berkursi roda, saya rasa itu agak mustahil lah. Betul. Cuma kita tidak mahu membuat satu syarat-syarat yang terlalu ketat untuk menghalang orang masuk. Namun dalam siri latihan itu dia melibatkan pergerakan fizikal yang banyak. Ya, betul. Jadi yang pentingnya 18 tahun ke atas, sihat tubuh badan. Ini kriteria terpenting lah, dikatakan. Sebagai contoh, walaupun usia dia 72 tahun, tetapi beliau masih lagi mampu stamina yang baik, tak ada masalah. Dia boleh berdiri, tak ada masalah. Dan dia boleh sebut mention ini sebagai Pok Nik nama dia. Pok Nik 72 tahun daripada Kelantan, memang dia steady. Jadi kita pun tak ada tidak menghalang untuk beliau menjadi salah seorang mungkin semangat dia tu kan. Betul, dia nak jadi pegawai Sabil tu kan. Allah. Dia tak ada masalah. Jadi orang kata kalau kata nak jadi pegawai Sabil, kalau ada kot penyakit Parkinson ke sawan tu, kalau boleh nasihatkan janganlah kan. Kalau kata sihat tubuh badan dan memang ada orang kata memang dia teringin. Boleh je masuk, tak ada masalah. Tidak ada halangan ya. Sebab Mat perlu tahu juga, sebab Sabil bukan semata-mata untuk berkawal ataupun buat kerja keselamatan. Saya cakap tadi, peringkat awal ni kita ada 11 unit yang kita wujudkan di dalam Sabil tu sendiri. Jadi dia ada boleh mungkin yang kesesuaian yang boleh kita letakkan mengikut unit-unit yang sesuai untuk setiap pegawai-pegawai Sabil ini. Tak ada masalah. Tadi kan bila kita sembangkan tentang macam pegawai Sabil, kalau kata contoh macam saya kata nak gunakan untuk kenduri kahwin apa semua, katakanlah saya sebagai tuan rumah nak memberi allowance atau token kepada pegawai-pegawai Sabil ini, adakah Sabil sendiri meletakkan ada rate-nya begini ataupun dia tertakluk kepada tuan rumah yang nak menggunakan perkhidmatan Sabil itu sendiri? Silakan. Sama juga tuan. Kenapa kami dari segi Sabil sangat menekankan elemen sukarelawan tu dan juga fisabilillah. Sehingga ke hari ini kita tidak meletakkan apa-apa rate untuk tugasan-tugasan yang diberikan kepada skuad Sabil. Namun kami juga tidak menghalang mana-mana pihak untuk memberi sumbangan. Ya, betul. Kerana kami juga perlu bergerak. Sebab kita tahu memang ada kesukarelawanan, tapi orang kata apa, untuk melakukan pergerakan itu kita tidak boleh lari elak daripada perlukan menggunakan costing kan. Betul. Costing. Cuma sebab Sabil kita ambil daripada fisabilillah itu, kita menekankan sukarelawan. Namun saya cakap tadi, kita tidak pernah meletakkan apa-apa rate ataupun tahap pembayaran berapa sejam, berapa hour tak ada. Contohnya, bagi contoh kita ambil rela dia ada minimum anggota yang perlu digunakan. Satu majlis 5 orang, satu hari sekian rate dia. Macam Sabil tak ada lagi. Kami mungkin tidak akan menggunakan konsep yang begitulah. Sehingga ke hari ini kami tidak meletakkan sebarang rate, tetapi kami juga tidak pernah menghalang untuk mana-mana pihak memberi sumbangan. Mengikut kepada pertimbangan organisasi yang nak gunakan tu. Betul. Jadi kalau katakan yalah, tuan-tuan bayangkanlah kalau kata kami terpaksa bertugas daripada panas pagi sehingga 6 petang. Paling tidak sediakanlah makan dan minum untuk. Betul. Itu paling asas lah. Paling asas. Betul. Tapi kalau ada lebih untuk diberi kepada kami, alhamdulillah. Jadi itulah saya nak gembar-gembur, saya nak wawarkan juga kepada penonton-penonton kita di slot 3T ni, kalaulah kot ada anak nak kahwin,
nak kahwin lagi ke, kan. Perlukan perkhidmatan Sabil begini ya. Abang kita, ketua jurulatih kita dah bagi tahu dah, tidak ada rate nak bagi, tapi kalau orang kata apa, sebagai seorang manusia yang ada pertimbangan tu, faham lah Common sense kata orang common tu. sense tu kan, Common sense. faham lah. Kalau nak gunakan perkhidmatan tu takkanlah nak bagi RM1 itu gamaknya itu suruh adik-beradik lah yang jaga, tapi suruh pegawai Sabil kata kan. Sebagai contoh lah, kalau kita boleh buat majlis kahwin tu beri grand kan, berpuluh ribu kita boleh habis kan. Apalah salahnya kan. Kan apalah salahnya kan. Contoh. Ataupun balik ada bawa tapau seorang satu kan. Paling tidak pun. Betul, paling tidak. InsyaAllah. Dah lala kita sembang pasal Suat Sabil ni, saya nak mungkin nak tanya ini yang paling fresh lah. Macam mana pergerakan Suat Sabil di PRK Slim ni? Sekarang yang sedang hangat musim kempen ni. Silakan. Okey, di PRK selain daripada PRK Slim ni, kami juga dah bertugas di PRK Tanjung Piai. Tanjung Piai. Kami juga dah bertugas di PRK Cini. Dan di PRK Kimanis saya pun pergi. Walaupun ketika itu Sabil di Sabah belum ada lagi. Sabil baru 16 bulan kan. Tapi saya dah pergi dan melihat kita ada juga mewujudkan sukarelawan di Kimanis. Di atas nama Sabil. Jadi di PRK Slim kami juga tidak melepaskan peluang lah untuk berkhidmat bersama. Dan tentu saya juga datang daripada negeri Perak. Betul kan? Saya juga datang daripada negeri Perak selaku ketua jurulatih skuad Sabil Malaysia. Dan tentulah saya tidak akan melepaskan peluang tempat kita kan? kita. Betul. Apa rupa tempat orang kita jaga kan, beria. Tempat sendiri tak jaga. Tempat sendiri kita tinggal. Betul. Cuma saya minta maaf lah, hari pernah macam saya tak ada lah sebab saya di Sabah. Di Sabah 14 hingga 16 tu memang tak ada lah, 15 bukan dating dah. Kita bertugas untuk di skuad Sabil Sabah kan. Namun walaupun saya tiada, jiwa hati saya tetap di betul. Kenapa kita juga telah menyusun daripada awal lagi untuk skuad Sabil negeri Perak bertugas dan diberi amanah. Saya juga ucapkan terima kasih lah kepada pengurusi perhubungan UMNO negeri Perak, Datuk Syarani Muhammad, memberi ruang dan kepercayaan kepada skuad Sabil untuk bertugas. Dan di sini PRK N058 Slim ni kami diberikan amanah dan tanggungjawab untuk memberi perhatian keselamatan di peringkat command center dan juga logistik. Itu yang wajibnya, yang dimestikan. Kami juga telah menyusun lebih kurang dalam 20 orang pegawai Sabil di seluruh negeri Perak, mengikut jadual untuk kita libatkan. Kerana di Perak kita hari ini ada 256 orang pegawai di Perak kan? Di Perak. Jadi kita cuba untuk libatkan semua dalam tempoh daripada bulan 13 hingga 29 hari bulan lah di day tu. Cuma dari segi Sabil, arahan yang kami terima secara rasminya untuk memastikan keselamatan dan juga kelancaran perjalanan sepanjang PRK di command center dan logistik. Jadi kalau sebanyak mana anggota tu, kalau boleh tahu angkanya, lebih kurang 20 orang pegawai. Alhamdulillah di sini pun kita dah dapatkan, kita dah sebar ruas awal sebelum tarikh penamaan calon lagi kan. Bila dah diumumkan oleh SPR tarikh penamaan calon tu, kita dah buat preparation untuk pegawai-pegawai kita di dalam negeri Perak untuk bertugas. Dan alhamdulillah kita dah dapat serangga nama lebih dalam 38 orang yang bersetuju, willing kata orang tu, sukarela untuk menyerahkan nama masing-masing untuk bertugas. Alhamdulillah. Di seluruh PRK, Perak lah. Di seluruh Perak. Di PRK Slim. Cuma mereka juga ada kekangan sendirilah di tugas dia orang hakiki kerja. Jadi kita cuba susun. Cuma permintaan daripada perhubungan negeri setiap hari tu 20 orang tu mesti ada. Dan alhamdulillah ada. Dan ada juga baru ni semalam sukarelawan yang berminat untuk bersama nak masuk juga. Jadi kata orang, kenapa kita nak halang kan? Orang kata kalau boleh tanda tangan kan, nak masuk kan. Kata orang dah dia yang berminat nak menyerahkan diri. Betul. Jadi kita terima dan ada dalam 12 orang sukarelawan yang telah mendaftarkan diri untuk tugas di PRK. Jadi insya-Allah kita akan buat segala-galanya persusunan di PRK di mana yang kendak perhubungan UMNO negeri lah. Dan mungkin ini juga orang kata soalan terakhir daripada Facebook kita sebelum kita ke bahagian rumusan. Dia kata daripada Faizal Yaakob, dia kata, bagaimana mahu mengekalkan kewajaran skuad Sabil pada masa hadapan? Pandangan, silakan. Bagaimana untuk mengekalkan kewajaran skuad Sabil? Itu saya tak maklum tadi. Maksud dia, kita faham
Sabil ini diwujudkan ataupun dibangunkan dalam keadaan kita masa itu pembangkang. Ya. Awal saya cakap tadi, kerana kekangan yang kita hadapi dari segi parti untuk menguruskan program keselamatan lalu lintas. Dan saya faham apabila kita dah menjadi sebahagian kerajaan ini, persoalan yang selalu timbul dalam pemikiran kita. Adakah Sabil ini kekal relevan? Betul. Ya? Betul. Yalah, dulu kita pembangkang memang kita sekarang orang kata kita dah sebahagian kerajaan. Kita boleh panggil rela, kita betul, boleh betul, Jepam semua, betul tak? Adakah kita nak kekalkan kan? Ya. Jadi tuan-tuan kena ingat satu perkara, antara usaha yang kami buat, kita meletakkan Sabil itu di dalam perlembagaan parti. Ya. Kita bukan hanya sekadar satu benda yang kita wujudkan, satu entiti yang wujud sementara. Bila dah habis. Maknanya dah tak relevan. Padahal Sabil kekal relevan kerana ia satu sebuah pasukan beruniform di bawah naungan sebuah parti. Dan kita mengurangkan costing untuk parti menggunakan agensi. Ya, betul. Kita dah ada support team tu sendiri. Kenapa kita nak menyewa lagi menyewa kan? lagi. Macam itulah. Dan dari segi untuk contohlah bencana, kita ada pemuda, kita ada wanita dan kita juga ada puteri. Betul. Dari segi politik mileage. Tetapi kita ada pasukan sukarelawan yang boleh kita gerakkan. Betul. As a frontliner tadi tu. Betul. Tim yang pertama akan turun selain daripada baju-baju yang lain kan. Jadi menjadi salah satu support system kepada tu. Betul. Dia tak ada masalah pada saya untuk mengekalkan kerelevanan dia dan juga peranan Sabil itu sendiri, walau kerajaan bertukar ataupun tidak. Jadi kata apa pun yang berlaku, seperti mana kita telah pun mengangkatkan skuad Sabil ini dalam perlembagaan. Orang kata bahasa mudahnya, selagi adanya UMNO, selagi itulah adanya Sabil. InsyaAllah kan? Tuan. Dan Alhamdulillah, mungkin juga kita pun dah sampai peringkat akhir perbincangan kita ni. Mungkin saya tanya pada saudara Abun sendiri, mungkin apakah harapan dan juga orang kata impian untuk skuad Sabil mungkin 10-20 tahun akan datang. Silakan. Baik. Apabila kita membuat satu perkara yang baru, pertama sekali kita memikirkan untuk mewujudkan sangat mudah. Nak wujudkan sangat mudah. Betul. Tetapi yang perkara yang paling sukar mengekalkan dan meneruskan momentum kehadiran sesuatu benda yang baru tu. Jadi apa harapan saya berkenaan dengan Sabil, terutama pada tuan-tuan sahabat-sahabat di luar sana, beri sokongan padu kepada kami. Gunakanlah kami untuk sebarang aktiviti kebajikan dan juga program. Di situlah kekalnya kami ni relevan. Ya, betul. Kalau tidak panggil kami, maka tak relevan lah kami. Betul. Itu harapan saya lah. Libatkan kami. Biar kehadiran kami dirasai. Dan hari ini kami memang cuba untuk memastikan kehadiran Sabil itu dirasai. Dan tidak mahu, harapan saya dah tentulah untuk selagi mana bumi dipijak, langit dijunjung, selagi itulah ada Sabil. Alhamdulillah. Dan saya yakin sebab Sabil ini adalah kata orang baby kepada Datuk Ketua Muda kita. Ya kan. Dan saya juga diberi amanah sebagai daripada Datuk Ketua Muda pun untuk membuat mewujudkan Sabil ini bersama rakan tim kami di peringkat pemuda, di peringkat tim semua ni. Jadi tentulah harapan kami ia naklah kekal relevan selama-lamanya, insya-Allah. Mungkin sebelum penutup ni nak tahu sikit skuad slogan skuad Sabil. Saya nak sebut, kita sebut di live ni. Ada slogan ke macam mana? Kami tak ada slogan, tapi kalau nak katakan ada kami yang walk cry tadi tu. Walk cry tu apa? Saya perlukan ramai depan ni. Tapi kalau 3 orang depan kita ni, kalau saya sebut nanti mereka pun tak tahu nak balik jawab macam mana. Cuma kalau nak tahu, kita ada banyak di media sosial. Maksudnya antara walk cry yang rasmi. Maksudnya memang kita buat squad Sabil, squad Sabil, squad Sabil 3 kali, dan kali keempat dia ubah sikit dia punya atonasi. Dia akan jadi dia macam penekanan. Squad yang di depan tu kami akan jawab Aum. Lain, tak Sabil dah. Lain itulah, macam Ngauman tu Ngauman tu. Itulah bezanya Sabil ni. Kan? Nampak bila dah diterangkan ni, rasa macam nak masuk betul ni. Boleh kami sentiasa menerima. Terima kasih saya ucapkan pada saudara Abu sebab sanggup datang ke live Teh Tarik Talk ini, dan juga saya mewakili kru Teh Tarik Talk dan semua yang ada di sini. Mohon jugalah kepada viewer-viewer kita di luar sana, kalau kata anda adalah pengundi Don Slim, anak-anak perantau, saya mohon dan minta pulanglah ke Slim ini, bagilah sokongan kepada calon kita, calon Barisan Nasional, calon nombor 2, iaitu saudara Abang Muhammad Zaidi Aziz.
pulanglah beramai-ramai, pastikan calon barisan kita, calon nombor 2 ini menang dengan keadaan bergaya di PRK Don't Sleep ini. Dan juga saya mohon kepada semua viewer-viewer Teh Tarik Talk, kalau boleh tolonglah like, kongsikan apa saja yang kami sampaikan dalam live ini agar dapat membantu. Dan juga kalau boleh tolong like YouTube channel kami. Kami pun dah ada YouTube channel sekarang ni. Bagus. Sebab tengok semua orang dapat YouTube kan. InsyaAllah dah follow lah YouTube channel. Nanti kami akan bagi link dia untuk korang sama-sama like. InsyaAllah semoga Teh Tarik Talk dan juga ini dapat menjadi satu wadah sampaian kepada semua peminat kita. Terima kasih. Jumpa lagi di segmen seterusnya. Assalamualaikum dan selamat petang. Bye.